Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama kita pada hari ini, insya-Allah dengan perkongsian santai je. Kita santai ya perkongsian pada hari ini. Untuk makluman para sahabat sekalian, di Masjid Putrajaya pada hari ini, alhamdulillah, walaupun hari ini kalau ikutkan ada live Jumaat, live solat Jumaat, tapi dibatalkan, but don't worry, Jumaat kita di Masjid Putra still on lagi. Dan hari ini kita 1/3 daripada kapasiti di Masjid Putra. Kita menerima jemaah mungkin 1,600 sahaja daripada kapasiti sebenar. Mungkin 5,000 ataupun 6,000 lebih daripada jumlah yang sebenar. Tapi tak mengapalah, yang penting kita dapat solat Jumaat. Dan alhamdulillah penuh di hadapan Masjid Putra ni, orang beratur panjang. Jadi tuan-tuan, Allah SWT sekalian dan para sahabat sekalian dan para asatizah, saya mohon, saya doakan kepada semua sekali sahabat-sahabat saya. Saya mohon, saya doakan kepada kalian, semoga Allah merahmati kalian dan insya-Allah kita dapat sama-sama kita menunaikan solat pada Jumaat pada hari ini, insya-Allah. Okey, santai je pada hari ini. Hari ini kita nak berkongsi tentang nasihat Imam Syafi'i kepada anak murid dia. Itu ada 6 perkara. 6 perkara ni tuan-tuan, kalau kita nak menuntut ilmu, inilah yang diterapkan oleh Al-Imam Syafi'i, yang mana kita mengikut mazhab beliau. Apa kata beliau? Apa kata Imam Syafi'i? Akhilan tanal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayan. Kita pernah dengar, kita kalau budak-budak yang sekolah dengar agama ni, kita selalu dengar lagu akhilan tanal, akhilan tanal, akhilan tanal ilma. Ada lagu-lagu dia tu. Apa dia kata? Saudaraku, kita tak akan dapat suatu perkara tentang ilmu tu melainkan 6 perkara yang saya akan detailkan kepadanya. Yang pertama, zakaun. Kedua, wahirsun. Ketiga, wajtihadun. Yang keempat adalah wadirham. Yang kelima, wasuhbatun ustaz. Yang keenam, yang terakhir, watulu zaman. Ada 6 perkara ni, kalau kita buat, insya-Allah kita akan dapat dan kita akan peroleh kejayaan. Kita dapat ilmu tu, insya-Allah tuan-tuan. Percayalah. Okey, pertamanya adalah tentang zakaun, kecerdikan ataupun kecerdasan otak kita, akal kita. Dalam kita mencari ilmu, kalau kita nak cerdas akal kita, kita ada orang tua, cikgu-cikgu selalu suruh kita minum air apa, penerang hati, makan kismis, betul, makan benda-benda sunnah. Ini yang pertama, zakaun. Mana zakaun, cerdik, cerdas, pintar. Itu bagi mereka. Sebab tu kalau nama Zaki, letak nama anak Zaki, oh memang alhamdulillah cerdik. Maksud dia cerdik. Yang kedua, wahirsun, semangat, berkobar-kobar untuk mencari ilmu. Bukan kita ni tiba-tiba, bila kita contohlah kita ambil master. Bila ambil master, kita semangat berkobar-kobar untuk mendapatkan ilmu, untuk kita mendapatkan master tersebut. Maka ya alhamdulillah, kita buat dan kita dapat. Semangat mesti ada. Dalam untuk mencari ilmu, semangat kena ada. Yang ketiga ni adalah wajtihadun, mestilah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kalau kita mencari ilmu ni tuan-tuan, para sahabat sekalian, jangan kita biarkan kita mengikut orang saja. Tidak. Kalau boleh, kita mengikut orang yang ingin bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Kerana itu, kalau kita melihat para ulama yang terdahulu, mereka mencari ilmu sampai seluruh negeri, sampai seluruh, kadang boleh merantas negara sekalipun. Kalau Imam Syafi'i pergi ke Mesir, memang duduk ke Mesir, lepas tu pergi ke Madinah, lepas tu pergi ke Kufah, pergi ke Baghdad, banyak dia pergi. Memang banyak. Para ulama mazahib daripada mazahib al-arba'ah, para 4 yang muktabar tu pun mencari ilmu bersungguh-sungguh.
Kerana itu kita kena mengambil iktibar daripada ulama-ulama kita, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wadirham. Mesti kena ada ni babe, kena ada duit, kena ada bekal dalam kita menuntut ilmu. Dalam setiap perjalanan yang kita pergi untuk mencari ilmu, kita perlu ada bekal, kena ada duit, wang, dirham ataupun dinar. Kalau kita pergi situ tak ada apa-apa, payah juga Syekh. Kerana sekarang kita nak menuntut ilmu, nak pergi ke mana-mana tempat, semua kena duit. Kalau tak ada duit, payah juga. Kerana itu, kalau kita nak pergi ke mana-mana, nak sambung belajar ke, ataupun nak mencari ilmu sekalipun, kumpullah duit dan carilah mana-mana. Kerana kita pun, kalau kita cari ilmu pun, kita ni termasuk dalam Ibnu Sabil. So, kita insyaAllah kita dapat zakat bagi mereka yang layak lah, kan? Okey, itu yang keempat. Yang kelima, wasuhbatun ustaz. Mana kita berkawan dengan orang-orang ni, berkawan dengan ulama, berkawan dengan ustaz-ustaz, kawan dengan ulama, kawan orang yang alim, orang yang soleh. Bila kita berkawan dengan mereka, kalam-kalam mereka ini ibarat mutiara. Apa yang mereka cakap, apa yang mereka ungkapkan itu adalah satu perkara yang sangat baik untuk kita. Contohnya, kita berguru dengan seorang guru yang mursyid dan kita mendapat ilmu yang langka, yang tak pernah didengar sama sekali. Contoh, kita belajar ilmu tauhid, kita belajar ilmu fiqh, kita belajar ilmu nahwu, mantik, balaghah, semua sekali lah kita belajar dan akhirnya kita dapat ilmu yang sebenarnya. Tapi cari guru yang benar, cari guru, bukan guru yang sesat, yang dipanggil dolin. Cari guru yang benar. Kalau cari guru yang sesat ni tuan-tuan, sahabat sekalian, percayalah, apa yang kita ungkapkan selepas itu akan memberikan satu spekulasi ataupun akan mencetuskan kontroversi kepada tok guru tu dan seluruh aliran-aliran dia. Cari yang sebenar-benarnya. Yang terakhir ni paling penting sekali adalah apa? Watuluz zaman. Mestilah di sepanjang zaman. Cari ilmu ni bukannya sekejap je Syekh. Cari ilmu mesti bertahun-tahun, mesti makan bertahun-tahun. Ada tu kita menuntut ilmu sampai 2 tahun kalau nak dapat ijazah. Ada tu 4 tahun. Ada tu pun 4 tahun lebih. Ada tu pun sampai 10 tahun. Jadi yang pertama tadi adalah apa? Yang pertama tadi Imam Syafi'i mengatakan kepada muridnya, pertamanya adalah zakaun, cerdik. Yang keduanya adalah wahirsun, bersungguh-sungguh, bersemangat. Yang ketiga wajtihadun, kesungguhan. Yang keempat adalah wadirham, bekal ataupun wang ataupun dinar, duit. Yang kelima wasuhbatun ustaz, berkawan dengan ustaz-ustaz, berkawan dengan para ulama. Cari. Yang kelimanya adalah yang keenamnya adalah watulu zaman. Cari ilmu ini biarlah bersungguh-sungguh, kerana jika kita mencari ilmu tuan-tuan, ilmu itu yang akan menuntun kita. Dan kerana ilmu itu jugalah yang akan membantu kita kelak. Dan kerana ilmu itu jugalah yang membuat kita ni boleh membezakan yang mana hak ataupun yang mana yang batil. Tuan-tuan pernah dengar satu cerita tentang kisah Sayyidina Umar bersama dengan adiknya. Sayyidina Umar ni, dia dengar adik dia baca Al-Quran. Jadi dia pelik surah Toha. Dia dengar. Dia masuk rumah tu, dia tanya kepada adik, apa yang kau baca ni? Mari sini aku nak tengok. Adik dia tak bagi sebab kau kotor ni, kau kena mandi dulu. Maka Sayyidina Umar mandi. Mana kau dapat mushaf ni? Mana kau dapat ayat ni? Aku dapat ni daripada Nabi Muhammad. Aku nak jumpa dengan dia. Maka jumpalah Sayyidina Umar bertemu dengan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Nabi kita cakap baik, lembut, lemah lembut cakap dia. Tapi dengan hidayah yang diberikan Allah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Makanya ada dua Umar ketika itu yang Nabi doa. Maka satu Sayyidina Umar, satu lagi adalah Abu Lahab. Abu Lahab ataupun Abu Jahal. Abu Lahab saja. Dan ketika itu Allah berikan hidayah kepada Sayyidina Umar. Dan kerana ilmu tersebutlah
orang takut kepada Sayyidina Umar. Kerana apa? Setiap kalam ataupun ijtihad yang daripada Sayyidina Umar ni banyak diguna pakai ketika itu. Alhamdulillah. Akhirul kalam, tuan-tuan. Jadi para sahabat sekalian, mudah-mudahan kita menjadi ummah yang terbilang, kita menjadi ummah yang cemerlang. Jangan terlentang. Kalau terlentang, tuan-tuan, habis kita, tuan-tuan. Dan pastikan ilmu kita itu disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Dan sampaikanlah ilmu ini, apa kata Nabi? Balighu walau ayah. Sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat sekalipun. Maka sampaikan yang baik, biasakan yang betul, dan jangan biarkan kita ini dibelenggu dengan kesesatan. Dan insyaAllah hari ini, hari Jumaat, kita akan, lepas ni kita nak solat Jumaat dah. Bagi mereka yang nak solat Jumaat, masih lagi ada kesempatan, datang segera. Tapi lepas tu tak dapat masuk, jangan kecil hati. Jumaat lagi satu yang akan datang, kita boleh lagi. Maka tuan-tuan kasih Allah SWT sekalian, akhirul kalam daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.